Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada malam yang mulia ini kita masih lagi dikurniakan kehidupan, kesihatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menunaikan salat waktu maghrib, dan seterusnya kita diberikan peluang untuk kita meraih ganjaran pahala i'tikaf. Di samping kita diberikan peluang pada malam ini untuk dapat kita menyambung semula pengajian kita mengenai kitab Riyadhus Shalihin, dan insya-Allah kita akan menyambung semula untuk hadis yang ke-9 di dalam tajuk yang kita bacakan. Masih lagi mengenai hal berkaitan dengan warna pakaian yang dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata ghadatin wa alaihi mirtun murahhalun min sya'rin aswadin, rawahu Muslim. Daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pun keluar di waktu pagi. Di atas pakaian tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adanya mirtun, yakni satu kain selendang yang panjang dan labuh. Murahhalun min sya'rin aswad, yang mana kain tersebut adalah daripada kain yang memiliki bulu daripada rambut binatang yang telah disamak, dan ianya berwarna hitam. Baik, berdasarkan kepada hadis yang kita bacakan ini, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang antara jenis-jenis pakaian yang dipakai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah mirtun. Ya, salah satu daripada jenis pakaian Nabi adalah mirtun. Apakah yang dimaksudkan dengan mirtun murahhal itu? Kalau kita lihat sebelum ni pakaian Nabi ada bermacam-macam. Adanya baginda memakai qamis. Ya, adanya baginda memakai qamis. Qamis adalah merupakan baju yang panjang lengannya sampai menutupi pergelangan tangan dan labuhnya sampai melepasi paras pinggang. Nabi SAW juga memakai izar, yakni kain, dan dalam hadis juga menyatakan baginda memakai hullah. Hullah ni satu kain jubah yang besar disarung untuk menutup baju yang dipakai di bahagian dalam. Dalam hadis juga menyebutkan baginda memakai burdak, ya, iaitu satu jubah juga yang lebih labuh daripada hullah. Hullah ni dia sampai kepada paras lutut, tapi kalau
Burdah itu dia adalah satu pakaian yang lebih labuh sampai kepada paras separuh betis. Dan antara yang Nabi pakai juga rida, yakni satu selendang yang pendek daripada kain. Termasuk juga yang Nabi pernah memakai juga yang kita baca dalam hadis ini adalah mirtun. Mirtun adalah satu kain yang panjang, dia daripada kulit binatang. Ya, dia daripada kulit binatang dan ia terdapat padanya gambar. Terdapat padanya gambar jamal, gambar unta. Ya. Sebab ulama kata murahal ni fihi suwar rihal, ada gambar binatang tunggangan. Biasanya binatang tunggangan ni ada dua je lah yang dipakai oleh masyarakat Arab di zaman Nabi SAW, satu unta, satu lagi kuda. Jadi kain yang dipakai oleh Nabi SAW itu adalah merupakan satu kain yang panjang daripada kulit binatang yang telah disamak, dan padanya terdapat ada gambar unta atau ada gambar kuda. Ada gambar unta ataupun ada gambar kuda. Di sini menunjukkan kepada kita ada perbincangan para ulama berkenaan dengan hadis ini. Pertama tadi menunjukkan kepelbagaian pakaian yang dipakai oleh Nabi SAW. Jadi cara pakai Nabi ni kita dah bincang. Cara pakaian Nabi ni bersesuaian mengikut adat Nabi sebagai orang Arab dan pakaian budaya masyarakat Arab setempat. Jadi tak semestinya kita kena pakai mirtun tadi tu, iaitu kain daripada kulit. Disebabkan kerana budaya kita tak sama dengan budaya di zaman Nabi SAW. Tapi kalau kita nak pakai juga, nak beli pakai kerana nak pakai seperti mana kerana Nabi SAW pernah pakai, kita dapat pahala. Tapi tak semestinya disyaratkan seperti itu, kerana baginda pakai mengikut kesesuaian tempat baginda dan kesesuaian kepada budaya baginda sebagai orang Arab. Yang kedua, hadis ni juga menunjukkan kepada kita warna yang dipakai oleh Nabi itu adalah berwarna hitam. Yang ketiga, hadis ni menunjukkan kepada kita berkenaan dengan hukum memakai pakaian yang terdapat padanya gambar. Hukum yang terdapat padanya gambar. Okey, di sini ulama bincang. Ada yang kata kain yang Nabi pakai ada gambar ni berlaku sebelum Nabi melarangnya. Nabi pakai ni sebelum Nabi SAW melarang memakai pakaian yang terdapat padanya gambar binatang yang beruh. Yang beruh. Apa saja binatang yang memiliki roh lah. Ini yang Nabi pakai ni sebelum ada larangan, sebelum Nabi tegah. Ada pula yang berpendapat di kalangan para ulama bahawasanya gambar yang Nabi pakai daripada gambar binatang tunggangan tadi itu adalah gambar yang tidak sempurna. Maknanya jahitan gambar ukiran pada kain itu dia tidak nampak, dia tidak jelas. Ya, tidak jelas. Kerana di sini ulama bincang. Ulama bincang tentang hukum kita memakai pakaian yang terdapat gambar binatang yang beruh atau makhluk yang beruh. Ada ulama mengatakan hukumnya makruh. Sebab Nabi SAW pernah salat di rumah baginda. Sayyidatina Aisyah beli satu kain langsir yang terdapat padanya gambar seekor burung, lalu dihiaskan di hadapan tempat salat Nabi. Kerana depan tempat salat Nabi itu tingkap, dia tutup tingkap tu dengan kain tersebut ada gambar burung.
yang elok sempurna daripada kepala sampai ke sayap dan kaki. Bila Nabi salat, habis salat, Nabi perintahkan Aisyah, alihkan langsir ini kerana dia mengganggu aku salat. Setengah riwayat yang lain, biasalah orang perempuan kan dia minat beli macam-macam. Aisyah beli lagi satu kain juga, bukan sekadar ada gambar, tetapi dia telah dianyam. Maknanya jahitan tu menimbulkan, jahitan pada kain tu menimbulkan gambar itu. Ada setengah tu dia tampal je, yang ni dia jahit biar nampak naik dia punya jahitan bagi gambar tu. Bila Nabi tengok ada gambar, Nabi perintahkan Aisyah supaya potong kain tu. Potong kain itu lalu dibuat sebagai lapik bantal, sarung bantal. Dia Aisyah pun potonglah, potong kain tu, buat sarung bantal. Jadi rupa makhluk yang telah diukir dengan jahitan tadi dah tak kelihatan kerana dah dipotong. Jadi berdasarkan kepada hadis-hadis yang seperti ini, ada pendapat kata hukum dia makruh. Ulama kata makruh pakai baju yang ada gambar, baik bawa dalam semayang atau pakai luar semayang. Kerana bila ada gambar makhluk yang berruh, maka di situ boleh menarik perhatian orang untuk memandangnya atau melekakan orang daripadanya. Ada pula pendapat para ulama yang mengatakan haram sebab arahan Nabi untuk potong tadi tu. Nabi suruh Aisyah potong dan buat sarung bantal. Kalau benda tu tak haram, Nabi tak payahlah suruh potong. Bila dah potong, rosaklah gambar tu, tak nampaklah rupa dia. Itu ada pendapat yang mengatakan haram. Namun ada juga pendapat yang ketiga di kalangan para ulama yang mengatakan hukumnya harus, selagi mana gambar ia hanya sekadar jahitan ataupun tampalan pada pakaian yang dia lama-lama akan hilang, atau tujuan dia untuk pakai, bukan untuk hormat. Kita pakai, kita buka basuh, kita pakai bawa peluh, yang tu ulama kata kita bukan untuk mengagungkannya, menghormatinya, maka kita pakai. Maka bila pakai, dia tidak ada unsur penghormatan, maka pada ketika itu hukum dia harus. Mereka guna dalil hadis yang kita baca ni, yang mana Nabi pakai kain tu, bukan Nabi gantung. Yang hadis Aisyah tu Nabi larang tu sebab dia buat perhiasan, bukan pakai buat perhiasan. Jadi sebab tu Nabi suruh pakaikan, potong kerat, pakai buat sarung. Ya, tapi kalau dia diguna untuk buat sarung, kita tidur, kita baring atas dia, kita lenyek dia, maka pada ketika itu tidak menjadi masalah. Jadi kat sana ada khilaf di kalangan para ulama tentang mengenakan pakaian yang terdapat padanya gambar. Ya, jika gambar itu tidak kekal, bukan tujuan untuk penghormatan, tujuan untuk memuliakan dan tidak mengganggu orang salat, dan gambar yang tidak sempurna, tak cukup sifat dia, maka boleh untuk kita memakainya. Cuma kalau kita elakkan, lebih baiklah. Ya. Okey, kita tengok hadis yang ke-10. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin fi masirin faqala li ama'aka ma'un qultu na'am fanazala an rahilatihi famasha hatta tawara fi sawadil layl thumma jaa fa afraghtu alayhi minal idawah faghasala wajhahu wa alayhi jubbatun min sufin falam yastati' ay yukhrija dhira'aihi minha hatta akhrajahuma min asfalil jubbah
faghasala dhira'ihi wa masaha bi ra'sihi thumma ahwaitu li anza'a khuffaihi faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma qahiratain wa masaha 'alaihima muttafaqun alaih. Daripada Sayyidina Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya pada suatu malam ketika saya bermusafir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi SAW bertanya kepadaku. Tanya kepada siapa? Tanya kepada Mughirah ibn Syu'bah. Nabi tanya dia, apakah kamu ada air, bekalan air? Nabi tengah musafir dengan dia pada waktu malam. Tiba-tiba Nabi tanya, kamu ada bekal air? Dia jawab, ya ada ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun dari kenderaannya dan baginda pun menuju ke tempat yang gelap. Nabi jalan, turun daripada kenderaan, Nabi jalan sampai ke tempat gelap. Ya, Nabi tersembunyi di sebalik gelap tu. Kemudian setelah kembali daripada berhajat, maknanya rupanya Nabi turun tu, Nabi buat apa? Nabi qada hajat. Turun daripada kenderaan, Nabi jalan sampai sahabat tak nampak kelibat Nabi. Jadi sahabat faham, maknanya Nabi nak pergi qada hajat. Lepas habis qada hajat, maka Nabi kembali semula. Lalu Nabi minta air itu tadi. Jadi sahabat pun menyediakan air itu untuk Nabi SAW. Setelah daripada itu Nabi pun berwuduk, membasuh mukanya. Sedang ketika itu Nabi memakai jubbah daripada suf. Satu jubbah yang labuh lebih daripada paras lutut, yang diperbuat daripada suf. Suf ni maknanya daripada kapas. Ya, daripada kapas yang tebal. Maknanya musim sejuk lah ni. Maka agak sukar Nabi nak membuka lengannya. Nabi nak buka, nak tarik ni, nak ambil wuduk, nak sampai lengan ni tak boleh. Sangkut. Ya, susah. Sehingga terpaksa dikeluarkan daripada dalamnya. Nabi kena cabut lah. Nabi kena tanggalkan, bawa basuh. Kena buat macam tu. Kemudian sesudah mengusap kepalanya ketika wudu, saya pun hendak membuka. Lepas habis, kepala, kaki lah. Bila nak kaki, rupanya Nabi pakai khuf. Nabi pakai kulit yang menutup bahagian kakinya. Stokin kulit yang menutup bahagian kakinya. Bila Mughirah nak pergi buka, maka Nabi SAW berkata pada Mughirah, biarkan dua kulit yang aku pakai pada kakiku ini, kerana sebelum aku memakainya tadi, aku telah berwuduk dengan wuduk yang sempurna, kemudian baru aku memakainya. Maka cukuplah sekadar aku menyapu sahaja di atas khuf tadi. Okey, baik. Okay, kita tengok balik pada hadis yang kita bacakan ni. Pertama, hadis ni diriwayatkan daripada seorang sahabat yang bernama Mughirah bin Syu'bah, atau nama gelarannya adalah Abu Abdullah. Beliau ni daripada Taif. Siapa pi umrah pernah pi Taif, Mughirah bin Syu'bah sahabat Nabi ni, dia berasal daripada Bani Saqif. Bani Saqif ni mai daripada Taif. Bani Saqif ni belah yang dulu yang malaikat nak bagi tawaran, nak angkat 2 biji gunung di Mekah, nak himpakkan ke atas mereka bagi mati semua keturunan mereka. Tapi Nabi SAW tidak setuju. Bahkan Nabi SAW berdoa supaya Allah memberikan hidayah kepada penduduk Taif. Dan pada tahun selepas berlakunya peperangan Khandaq atau peperangan Ahzab, penduduk Taif ni masuk Islam. Antara yang masuk Islam adalah Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Ya. Ini menunjukkan pada kita beliau antara sahabat yang agak lewat, ya, memeluk Islam, ya.
Baik. Okey, kita sambung balik. Jadi bila Mughirah bin Syu'bah masuk Islam, antara jasa dia bagi khidmat dia. Dia bagi khidmat dia sebagai peneman Nabi dalam pemusafiran. Mana Nabi pergi musafir, dia ikut. Dan dia akan sediakan semua keperluan makan, ayak minum, ayak wuduk Nabi, dia akan sediakan. Termasuk tunggangan Nabi bila Nabi nak bermusafir. Baik, berdasarkan hadis ini, pertama pengajaran yang menunjukkan pada kita, kalau kita nak bermusafir, sebaiknya kita ambil teman. Ambil teman. Karena para ulama kata makruh kalau kita bermusafir berseorangan jika tanpa sebarang keuzuran. Kalau kita boleh ajak orang teman lebih baik. Melainkan kalau musafir kita tu memerlukan kita seorang pergi, tak apalah. Sebab kita nak balik kod lain, kawan kita nak balik kod lain, dia tak boleh teman lah. Macam tu tak apalah. Tapi kalau ada teman dan musafir itu melebihi 2 marhalah atau 3 marhalah, afdalnya kena ada peneman. Dan kalau dah ada teman, sunnahnya Nabi kata lantik seorang jadi ketua bagi musafir itu. Jadi ketua, dia akan bincang kita nak semayang kat mana, makan kat mana. Itu antara benda yang diajar oleh Nabi. Kenapa Nabi suruh teman? Kerana orang yang musafir ni kadang-kadang dia dalam kepenatan, dia dalam kelelahan, dia lemah, dia penat. Kadang-kadang dia boleh diperdayakan oleh syaitan, kadang-kadang dia boleh ditimpa musibah, ada orang jahat, ada binatang buas. Jadi bila dia ada teman dalam musafir, dia memberikan pertolongan kepada dia. Boleh ingatkan dia, semayang, kita berhenti semayang ni. Kalau dia seorang-seorang, dia pulun nantilah lambat semayang. Jadi itu antara hikmahnya. Dan kalau boleh teman yang dia bawa tu teman yang soleh, bukan kaki makan. Kalau pergi musafir bawa kawan kaki makan, kerja kita duk belanja dia makan lah. Main semayang, saya pergi makan semua, jalan benar-benar makan tu. Jadi masalah juga bagi kita kan. Baik. Yang keduanya, afdalnya kalau kita nak musafir antara siang dan malam, musafir malam. Musafir malam. Kalau nak siang, sebelum subuh. Sebab dalam Quran Nabi Allah Ta'ala sebut, tentera perang ni, kuda perang ni, kalau nak pergi serang musuh, serang sebelum subuh. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Sebab tu Nabi kalau nak hantar tentera perang, Nabi akan hantar sebelum subuh. Kita kalau nak pergi jalan juga musafir, sebelum subuh pergi gerak, lepas tu singgah semayang, jalan. Tapi kalau selain pada sebelum subuh, bertolak pada waktu malam, awal malam, lepas mayam maghrib jalan, lepas mayam isyak, mayam maghrib buat jamak siap, takdim jalan. Kerana ada hadis Nabi menyuruh supaya bermusafir di waktu malam. Kerana kata Rasulullah SAW, bermusafir di waktu malam ini, Allah Ta'ala kita akan rasa seolah-olah Allah melipat bumi ini. Melipat bumi ini. Maka disebabkan kerana itu, baginda menggalakkan kita untuk bermusafir pada waktu malam, melebihi daripada musafir kita pada waktu siang. Kecuali kalau kita tak boleh nak musafir malam, kita jenis ada penyakit mengantuk, musafir dah waktu siang. Cuma pada waktu malam ni, kenapa ulama kata Nabi galakkan musafir malam? Kerana pertama, waktu malam kuranglah orang bermusafir, jadi kita akan rasa lebih cepat perjalanan kita. Kemudian malam ni berbeza dengan waktu siang. Waktu siang kita kelaparan, kita macam-macam banyak urusan. Kalau waktu malam ni, waktu
kita dah agak rehat, kita tak banyak keperluan dah, kita tak banyak tugasan, jadi dia memudahkan lagi. Selain daripada kerana waktu malam kalau kita berjalan, Allah akan bagi kita rasa perjalanan kita tu lebih singkat berbanding kalau kita bermusafir pada waktu malam hari, pada waktu siang hari. Cuma wasyai'in minad duljah, Nabi kata nak musafir malam tu jangan terlalu lewat malam, maknanya di awal malam. Awal malam ni elok lepas maghrib ke atau lepas isyak terus gerak, itu juga adalah waktu-waktu yang terbaik. Yang ketiga pengajaran kita ambil di sini, iaitu hendaklah seseorang jika dia ingin qada hajatnya, hendaklah dia bersembunyi daripada orang melihat aurat dia. Sebab zaman Nabi SAW dulu tak ada lah tandas tertutup macam kita. Kalau keadaan terbuka, dalam banyak riwayat menyebutkan bila Nabi SAW nak qada hajat ni tuan-tuan, pokok akan datang berjalan bergerak menghampiri Nabi, lalu dia kembangkan dia punya dahan tu untuk menutupi, untuk tutup supaya orang tak nampak Nabi SAW. Bahkan sebahagian ulama kata dalam hadis sebut, Nabi SAW setiap kali qada hajat, bumi akan telan. Sehingga kan sahabat kata, kami cuba cari najis Nabi ayat kencing, tak ada. Seolah-olah Nabi tak qada hajat kat situ. Rupanya ulama kata bila Nabi buang air kencing, bumi terus telan. Kalau Nabi buang qada hajat besar, bumi terus telan. Kalau tengok balik, seolah-olah tak ada kesan apa-apa di situ. Kita kalau qada hajat telan tak, siapa pun tak mau telan. Tuan sendiri pun tak boleh nak telan. Kita kena flash bagi dia pergi kat mahala ke lain kan. Kalau tak flash kacau. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahawasanya keperluan menunjukkan mukjizat, minta maaf salah satu daripada mukjizat kelebihan Nabi SAW itu kelebihan Nabi lah, supaya sahabat tak boleh cium bau apa, sebab tak ada, macam tak ada. Kemudian yang seterusnya, hadis ini menunjukkan kepada kita tuntutan untuk berwuduk setiap kali sesudah qada hajat. Antara benda yang Nabi ajar pada kita tuan-tuan, batal je wuduk, pi ambil wuduk. Kentut ke, buang air kecil ke, buang air besar ke, pergi ambil wuduk. Perbaharui wuduk kita. Jangan biarkan diri kita lama dalam keadaan berhadas. Tidaklah wajib, tapi kita cerita afdalnya. Kerana lazimnya Nabi SAW, kehidupan sepanjang hari baginda, sentiasanya baginda itu berada dalam keadaan bersuci, berada dalam keadaan taharah. Sebab tu bila Nabi qada hajat Nabi akan amalkan, terus ambil wuduk. Lepas ambil wuduk, Nabi akan buat salat wuduk. Bukan nanti nak semayang saja. Sebab dalam hadis ni menunjukkan dua. Satu, ulama kata sebab hadis tu cerita sebab apa? Satu kata Nabi nak semayang, Nabi nak semayang wuduk lah. Lepas dah ambil wuduk, lepas tu Nabi nak sambung perjalanan dia. Ada yang kata Nabi berwuduk tu kerana memang Nabi nak bermusafir dalam keadaan baginda berwuduk, maknanya dalam keadaan baginda suci. Baik. Kemudian tuan-tuan rahmati oleh Allah, kita tengok yang seterusnya dalam hadis ini menunjukkan tentang harus kita membantu orang yang berwuduk jika ada keperluan.
Tapi kalau tak ada keperluan, mazhab Syafi'i kata makruh. Contoh, kita boleh pergi ambil uduk sendiri, tapi kita saja main suruh orang, tolong tuang kat saya, kaki saya tolong, makruh. Kalau tak ada keperluan, makruh. Tapi kalau ada keperluan, sebab zaman Nabi ketika tu malam, ya, kemudian bekas, asalnya bekas minum, bukan bekas wuduk, bekas minum. Jadi nak tuang tu untuk basuh kaki perlukan orang membantu. Isti'anatu bil ghair, minta tolong orang lain. Ketika itu dia tidak makruh. Yang makruh, kalau kita duduk jadi bos, panggil anak kita, ambil ayat wuduk kat ayah, bekas balik. Okey, basuh muka ayah. Anak kita ambil, pum, basuh muka, kita niat. Dia gosok, kita niat. Kita niat sah lah sebab kita niat, bukan dia niat. Dia tolong sapu muka kita. Okey, ke atas sikit, tak kenal lagi ni, duduk tengok cermin. Okey, tangan pula, dia pun tuang. Kita pun lalu kat kaki, kaki tu dia tuang. Kalau rata semua, sah dah wuduk tu. Tapi kalau tak ada keperluan, maka makruh lah ulama mengata. Sebab apa? Sebab bila wuduk ni ibadat badaniah, ibadat yang perlu dengan batang tubuh. Kalau kita buat sendiri, kita gosok sendiri, itu lebih afdal. Ya, kerana dia ibadat yang kita sendiri kena buat. Kecuali kalau orang tu sakit, ya, dan ada keperluan sulit dia nak berwuduk sendiri, tak apa. Ya. Dan yang terakhir, hukum dekat sini adalah berkaitan dengan hukum menyapu di atas khuf. Ini menunjukkan kepada kita antara salah satu sunnah Nabi SAW adalah baginda memakai khuf. Ini antara sunnah yang kita lama tak buat, tuan-tuan. Ada orang dia faham pakai khuf ni masa musim sejuk, tak betul. Kerana Nabi SAW duduk dekat Madinah, tak semua keadaan Madinah tu musim sejuk. Ada kala di Madinah musim panas. Antara salah satu sunnah yang Nabi buat, yang kita kena buat, kita salat pakai stokin. Tapi stokin yang tebal, yang menggantikan khuf. Dapat pahala sunnah. Selalu kita duduk semayang kaki ayam. Cuba semayang sekali, pakai stokin tebal, semayang. Ya, dapat pahala satu lagi tambahan. Kerana kita menghidupkan amalan memakai stokin ataupun khuf itu tadi, yang menggantikan kepada khuf tersebut. Kerana kalau tuan-tuan baca, asal solat ni, asal solat disyariatkan dalam keadaan memakai selipar atau khuf. Masa Nabi terima pensyariatan solat 5 waktu, solat pertama Nabi buat, Nabi pakai selipar dan Nabi pakai khuf. Sebab masjid Nabi bukan macam kita ada kapet, dia tanah. Dia tanah. Sehinggalah lepas daripada itu baru kurang sikit pakai. Sebab apa? Ada satu kes Nabi jadi imam, bawah selipar atau khuf Nabi itu ada kotor. Nabi tengah semayang, Jibril AS bagi tahu, Nabi tunduk, Nabi tanggalkan, Nabi baling. Sahabat bila tengok, sahabat pun tunduk tangan, baling. Habis semayang Nabi tanya, kenapa kalian pun tanggalkan selipar atau khuf dan kalian baling? Oh, kami tengok baginda buat, kami ingat ni cara semayang baru, main baling-baling selipar dia semayang. Oh, Nabi kata dah, tadi ketika aku sedang salat, Jibril bagi tahu di bawah selipar aku atau khuf aku ni ada kotor. Kalau aku teruskan solat batal. Jadi aku tanggalkan dengan segera supaya nak mengelakkan tak batal solat. Sebab tu mazhab Syafi'i kata, kalau ada najis kena, kita cepat-cepat buang najis tu, tak biar lama, maka tidak batal solat kita. Ya. Dan lepas tu Nabi pesan, siapa-siapa yang nak masuk ke masjid, dia cek dulu dia punya telapak kasut dia gosok-gosokkan
untuk menghilangkan najis atau dia bersihkannya, baru dia boleh masuk untuk menunaikan salat. Ini maksudnya kita kena amalkan memakai khuf yang mana Nabi pernah pakai di rumah bagi orang mukim 1 hari 1 malam, bagi orang bermusafir 3 hari 3 malam. Ini kita kena belajar lah. Hukum memakai khuf ni dapat pahala kalau kita amalkan. Dan khuf ni tak semesti kulit. Dalam mazhab Syafi'i kata afdalnya kulit lah. Afdalnya kulit. Dan dia mesti menutupi paras buku lali kita, kawasan wuduk kita tu. Dan mesti syarat kedua, dia diperbuat daripada benda yang tidak najis. Kalau kulit yang disamak dan dia bukan buat daripada benda yang haram. Nombor 3 syarat dia tak mudah koyak. Dia mesti stokin tu tebal, dia tak mudah koyak. Yang keempat, dia mesti kalis air. Kalau kita siram air basah lah, maknanya kalau kita celup tangan kita kat dalam air, kita sapu dia, kita tak rasa basah, kulit kaki kita tak rasa basah. Syarat yang kelima, kita boleh pakai stokin yang tebal tu berjalan tanpa slipper, dia tak mudah koyak selama 3 hari perjalanan tanpa memakai slipper. Tapi jalan yang elok lah, bukan berlari lah. Kalau dia tak mudah koyak, maknanya stokin yang macam tu pun kita boleh pakai. Bila kita batal wudu, kita sapu saja di atas stokin tadi atau di atas khuf tadi, kita dapat pahala menghidupkan sunnah Nabi mengenakan khuf. Tapi syarat dia nak pakai khuf ni kena sempurnakan wudu lengkap dulu, ambil wudu basuh sampai kaki baru pakai. Basuh kedua-dua kaki, bukan basuh separuh pakai, basuh kaki kiri pakai, tak, basuh kanan, basuh kiri, kemudian baru pakai kedua-dua khuf tersebut. Jadi kalau batal lepas tu boleh sapu sahaja di atas khuf tadi. Okay, baik, wallahu taala alam bissawab. Sekadar itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.